hand soap sentiasa pakai, dish detergent untuk semua sekali, bukan sahaja untuk basuh pinggan, mangkuk macam yang Melvin cakap tadi ya. Segala benda pun saya gunakan dish detergent. Okay, and confirm lah saya akan ambil Hemohim untuk immune system saya. Pomegranate jelly dan vitamin C. Ini produk antara produk-produk hot zaman sekarang lah ni, sebabnya zaman-zaman COVID ni semua orang nak cari nak pastikan kesihatan diri dan keluarga sebelum kita kena menjalani rawatan. Baik sihat, baik jaga diri sebelum kita terpaksa menggunakan duit untuk rawatan. Okey. Okey, produk pertama saya adalah hand sanitizer. Ini adalah satu produk yang pertama, yang GS pertama dari Malaysia. Okey. Biasanya ramai sangat orang yang bagi tahu bila pakai hand sanitizer tangan jadi rosak, tangan jadi hancur. Tetapi hand sanitizer Atomy sangat bagus. Dia tak melekit dan kita tak perlu nak bilas. Dia ada dalam tu memang ada alkohol, ada alkohol. Kok mana pun memang ada alkohol. Sebab dia nak membasmi bakteria. Ada 75% alkohol dalam tu. Tetapi bezanya Atomy punya hand sanitizer dengan hand sanitizer lain adalah alkohol dia dari alam semula jadi. Dari tebu. Bukannya alkohol dari industri yang boleh memberi kesan-kesan negatif pada kulit kita. Okay? Dan hand sanitizer ni pula dia ada vitamin E dalamnya. Vitamin E ni bila dia berbentuk gel bila kita pakai, kita letak kat tangan, dia terus mencair. Okey, dia terus mencair. Bila dia mencair, bermakna dia terus menyerap ke dalam kulit kita. Okey, menyerap ke dalam kulit kita. Dia sebab vitamin E ni dia senang untuk menyerap ke dalam kulit, menyerap ke dalam kulit kita. Okey, dia memang mampu untuk menyahatkan bakteria sehingga 99.99% dengan hanya dalam tempoh 3 saat sahaja. Bila kita pakai tu, kita boleh rasa dia punya moisture dia, kita boleh rasa dia punya bau dia yang sedap. Tak adalah bau hospital yang kurang elok. Biasa bau sakit hidung kita kan. Tapi this one dia memang sangat-sangat bagus. Dia bau dia memang bagus. Okay. And then dia tidak mempunyai bahan-bahan chemical yang boleh memberi kesan negatif kepada kulit kita. Seperti SLS, paraben, silikon dan parafin. Okay. Bahan-bahan ni dia boleh memberi kesan negatif tu dari segi kadang-kadang dalam tempoh jangka panjang. Tapi kalau kita hari-hari pakai, kalau bahan-bahan ni ada, tangan memang akan jadi kasar, dia akan jadi pecah, dan kalau orang tu pula ada masalah alergik kepada bahan-bahan kimia, memang cepatlah lagi rosak tangan dia. Okay, so this is one of yang hand sanitizer yang saya tak jumpa dengan bahan lain, dengan harga dia yang sebegitulah. Okay. Dan hand sanitizer ni diiktirafkan oleh GMP. GMP ni bermakna Goods Manufacturing Practice. Bermakna masa buat produk tu, dia akan melalui proses yang sama dan tidak boleh dia tak boleh nak dia tak boleh nak langkau apa-apa satu pun proses dia atau nak buat ikut cara lain.
Dia memang dipantau 100% untuk memastikan dia punya kualiti tu terjaga. Dan hand sanitizer ni diluluskan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. You all boleh tengok dia punya kelulusan tu kalau tengok dalam MPRA, kat situ boleh tengok. Kat situ memang dia akan listkan apa-apa produk yang diluluskan. Okey. So okey, itu adalah bahan yang satu produk yang memang saya pastikan berada di segenap ceruk rumah saya. Even saya akan masukkan dalam air sikit and then saya akan spray dekat pintu. Kita keluar masuk, saya akan spraykan dekat situ sebab husband saya adalah seorang frontliner. Jadinya kena pastikan dia balik dalam keadaan yang clean. Walaupun dia dah spray dekat klinik, tapi bila dia balik saya akan pastikan dia tak bawa apa-apa kepada keluarga. Okey, seterusnya produk seterusnya adalah hand soap. Hand soap ni pun first time saya tak pandang sangat dengan hand soap ni. Sehingga ada seorang kawan saya datang ke center dan dia masuk bilik air, dia pakai hand soap ni. Lepas tu dia keluar, dia kata, masa tu saya duk bercerita dengan dia pasal Atomy, dia buat tak tahu je sebab dia datang untuk benda lain. Tapi bila dia keluar daripada bilik air dan pakai hand soap tu, dia terus duduk depan saya, dia kata, sabun apa yang pakai kat bilik air tu? Pun cakap lah cerita pasal Atomy. Kan dah cakap tadi kata Atomy apa semua. Oh ya ke? Okeylah, boleh daftar lah. Kenapa tanya dia? Dia kata tadi tangan dia berbau. Sebab dia baru lepas makan nasi lemak dekat Malaysia ni. Nasi lemak memang confirm adalah satu benda yang wajib lah untuk sarapan. Okey. Jadi ada bau nasi lemak, ada bau sambal dekat tangan dia. Biasanya akan ambil masa sikit bau hilang, dia kata. Banyak kali basuh baru hilang. Tapi this time bila dia gunakan hand soap ni, memang lepas tu hilang terus dia punya bau. Jadi dengan itu dia pun join terus masuk Atomy dan membawa 400 orang lagi selepas tu. Punyalah bestnya hand soap Atomy ni. Boleh bawa sampai 400 orang ke dalam join kita punya Atomy. So hand soap ni dia memang tidak mengeringkan kulit kita, malah dia melembabkan. Bahan dia dalam tu melembabkan kulit kita. Apa bahan dia? Bahan dia yang boleh melembabkan kulit kita adalah ekstrak bergamot. Ekstrak bergamot, ekstrak kelapa dan kelapa sawit dan juga orange dan tangerine. Dan yang paling best sekali ekstrak malt. Ekstrak malt ni dia benda tu dia akan menyebabkan kulit jadi sangat moist, sangat lembab lah, sangat lembab. Dan hand soap ini dia bebas dari sulfate. So memang 98% boleh 98% menggunakan bahan semula jadi sahaja. Dia tak ada menggunakan bahan kimia yang melampau. Okey, ini paling best. Yang ini memang best. Dish detergent Atomy. Memang satu pencuci yang mesra alam dengan kepekatan dia yang sangat tinggi dan tidak ada pewangi tiruan. Pekat tak pekat, satu penutup boleh tambah air sebanyak 1.5 liter lah. 1.5 liter. Bubuh air banyak tu lagi dengan satu penutup dia baru kita pakai. Kalau kita direct pakai dekat sinki yang ni tanpa tambah air, kita memang boleh mandi buih. Memang buih dia sangat banyak. Dan bahan yang
menjadi bahan utama dia dalam tu adalah ekstrak daripada limau kasturi yang mempunyai vitamin banyak mana? 30 kali ganda lebih tinggi dari lemon. Gitu. Jadi, kalau orang yang ada masalah alergi sekalipun, gunakan dish detergent ni, tangan dia tak akan kena alergi. Okay? Sebab salah seorang anak saya, kalau dia pakai sabun biasa, tak sampai 3 hari memang merah habis. Tapi kalau gunakan dish detergent, dia memang tak punya alasan langsung untuk tidak basuh pinggan mangkuk. Sebab yang ini memang tidak memberi kesan negatif kepada kulit dia. Dan kalau Melvin tadi kata, ini pencuci pinggan mangkuk, bagi saya ia merupakan pencuci serbaguna, habis seluruh rumah boleh basuh. Okey, boleh basuh untuk seluruh rumah, dan air yang kita gunakan untuk mencuci tu tidak memberi kesan negatif kepada alam semula jadi. Okey, dia tak ada bahan kimia kan, jadi dia tak rosakkan alam semula jadi kita. Sebab itulah dia dipanggil sebagai pencuci mesra alam. Okey? Boleh guna untuk apa? Memang boleh guna untuk pinggan mangkuk, boleh guna untuk basuh sayur-sayuran, basuh buah-buahan, segala kereta, motor pun boleh basuh, dan lantai pun boleh basuh. Okey? Saya memang gunakan untuk dalam bilik air pun saya guna yang ni juga. Dan kawan saya memang menggunakan ni untuk basuh ikan. Sebab kadang-kadang ikan tu dia bau hanyir. Dia bau hanyir. Okay? Tapi kalau gunakan dish detergent ni, masukkan di dalam besin, dalam air, dan basuh ikan tu lendir-lendir dan dia punya hanyir tu hilang. Yang the best thing is, kalau pencuci ini dicampurkan dengan air, masuk dalam bekas spray tu, kalau Indonesia dia panggil semprot kan, okay. Dia masukkan dalam bekas spray tu, spraykan kepada pokok-pokok. Apa jadi pada pokok-pokok tu? Okay, dia akan jadi sangat-sangat sihat, tidak ada kulat pun yang timbul dekat yang warna putih-putih tu semua tu hilang. Lepas tu semut apa semua, serangga-serangga tak pergi dekat pokok tu. Bila kita pegang pokok tu, dia memang sangat macam mana lah, segar. Dia sangat segar. Sekali tengok macam pokok plastik, tapi sebenarnya pokok betul. So apa yang saya buat adalah masukkan sedikit dalam 2-3 titik, lepas tu masukkan air dalam bekas spray tu, spray je pagi-pagi. Okay? Dan memang tidak ada makhluk-makhluk perosak yang akan pergi duduk kat situlah, parasit-parasit tu. Yang putih-putih, yang color-color tu semua tu tak ada. Jadi itu adalah pengalaman saya menggunakan dish detergent. Kalau nak basuh buah, basuh sayur tu memang hari-hari saya gunakan untuk basuh buah dengan sayur. Sebab bila dibawa balik daripada pasar, semua barang saya akan pastikan saya basuh dulu menggunakan dish detergent ini sebelum simpan. Satu, mengelakkan berlakunya penularan COVID-19. Yang kedua, kalau buah dengan sayur, memang dia akan jadi segar balik. Dia akan jadi segar. Okay? Kalau setakat kangkung ke apa, kita spray dulu, 3 hari lepas tu masih lagi segar walaupun duduk dalam peti ais. Dia tak jadi lembik. Okay? So, kenapa dia jadi macam tu? Sebab dalam dish detergent ni ada satu bahan yang dipanggil ada satu bahan dalam tu yang boleh remain dia punya kelembapan. Okay? Boleh remain dia punya kelembapan, menyebabkan pokok tu boleh bertahan segar. Okay?
Alright. Itu adalah produk yang ketiga untuk pembersihan di dalam rumah kita. Okay. Alright. Seterusnya, produk yang ketiga yang hot, sangat-sangat hot dekat mall. Kalau dekat mall masuk 10 minit hilang, masuk 15 minit hilang, inilah produknya. Tak sampai 5 minit, semua orang menggigil nak dapatkan produk ni bila dah announcekan keluar mall. Sebabnya produk ni satunya dia sangat bagus sebab dia menggunakan bahan-bahan fresh untuk jadikan bahan dia. Okay? Dia didatangkan dalam bentuk serbuk dan dimasukkan dalam seceh. Setiap seceh itu mengandungi 550 mg. Okay? Sesuai untuk kegunaan kita satu hari. Okay? Untuk satu hari, enough kalau pakai satu seceh sahaja pada keadaan biasa. Tetapi dalam keadaan kita kurang sihat atau dalam keadaan kita cuba prevent masalah-masalah COVID sekarang ini, maka seelok-eloknya lah paling kurang 2 setiap hari. Okay. Frankly speaking, masa saya kena COVID baru ni, saya susah nak ambil vitamin C sebab dia masam. Rasa dia masam sikit. Sebab perut kosong, selera tak ada apa semua. Jadi saya gunakan produk lain lah. Okay. Vitamin C ini mengandungi 5 color food di dalamnya. Apa itu 5 color food dia? 5 color food tu adalah buah delima. Okay. Buah delima ni memang terkenal sebagai satu buah yang daripada zaman dulu lagi adalah dipanggil sebagai buah untuk kecantikan luaran dan dalaman. Okay. Ni sangat-sangat bagus untuk wanita-wanita di luar sana. Okay. Dan dalam tu juga ada mangga. Okay. Ada mangga dalam tu dan mangga ni dalam kandungan buah mangga ni sebenarnya dia kaya dengan vitamin A, B dan C. Okay? Dan dia boleh melegakan usus kita. Dia melegakan usus kita dan memudahkan pencernaan. Tapi tak adalah makan vitamin C ni terus jadi nak buang air. Tak ada. Tetapi melegakan. Okay? And dia boleh membantu untuk mengukuhkan kesihatan jantung serta manfaat kepada otak kita. Lepas tu kita ada pula strawberry. Strawberry ni kalau dekat Malaysia ni dekat tempat-tempat yang sejuk lah, senang nak dapat kan. Tapi mampu ke kita hari-hari nak pusing 6 barang ni nak makan setiap hari? Baiklah kita ambil satu seceh vitamin C kan. Okay. Strawberry ni pula fungsi dia adalah untuk pembersihan kulit kita. Pembersihan kulit kita tak kira lah dekat muka ke, dekat mana-mana ke. Tetapi memang untuk pembersihan kulit kita, membaiki kulit kita menjadi lebih sihat, lembap dan mengurangkan kedutan. Gitu. Okay? Dan dia juga memberi kesan kepada mata kita. Untuk penjagaan mata kita. Strawberry Okay, and lepas tu dia ada orange, ada labu, okay, ada labu, labu ni dia antioksidan, lepas tu dia mencantikkan kulit, dia mencegah anemia, masalah darah, okay, mencegah anemia, mengurangkan risiko ke arah masalah jantung dan risiko ke arah stroke. Okay.
and risiko ke arah mengawal tekanan darah tinggi, mengawal diabetes dan mengawal masalah jantung dan kanser. Okay. Then kita ada kunyit kat situ. Kunyit dia boleh meningkatkan imun kita dan mengekalkan kesihatan kita serta melawan infection. Okay. Melawan infection, meredakan peradangan. That's why bila kita makan vitamin C, masalah parut kita, masalah kulit kita apa semua tu, dia akan lagi cepat untuk sihat. Okay. Dan dia ada antioksidan yang tinggi lah. Okay. Last kali tu adalah Phyllis lintos, sejenis cendawan. Dan cendawan ni dia memberi, dia supply mikrob baik untuk badan kita. Okay. Itu sebabnya bahan-bahan ini dipilih untuk berada di dalam vitamin C kita. Okay. Dan kalau dalam keadaan kita kurang sihat, vitamin C ni adalah sangat baik untuk diambil secara berganda. Okay. Sebab vitamin C ni dia tidak boleh kita tak boleh tak boleh menjana vitamin C dalam tubuh kita. Kita kena ambil something. Ambil vitamin C tu makan. So bahan-bahan vitamin C ni kita boleh ambil daripada sumber utama dia adalah sayur dan buah-buahan lah. Tapi mampukah kita nak makan sebakul sayur dan buah-buahan ni setiap hari? Tak mampulah untuk kegunaan vitamin C dalam badan kita. Yang kita perlukan dalam 500 mg setiap hari satu orang. Kalau dia tidak ada masalah kesihatan, kalau dia tidak ada masalah kulit. Kalau dia ada masalah kulit, perlukan gandaan. Kalau orang eczema, dia perlukan sehingga 3000 mg vitamin C. Okay? Tapi itu mengikut saranan daripada pihak doktor lah. Kena check dengan doktor. Tapi ada kawan saya yang memang makan sehingga 3000 mg. Bermakna dia ambil sampai 6 seceh setiap hari. To make sure that tak ada masalah eczema dalam badan dia. Okay? Okay. Tapi orang duk sibuk kata tak boleh ambil vitamin C berlebihan kan? Tapi vitamin C yang atomi punya, jangan risau kalau kita ambil secara terlebih lah katanya. Katalah terlebih. Maka dia akan dicernakan melalui air kencing. Dan vitamin C atomi tidak menggunakan bahan kimia atau pewarna tiruan yang boleh mengancam kesihatan buah pinggang kita. Jadinya jangan risau ambil yang ni. Kalau awak try vitamin C yang biasa yang ada perasa oren, ada perasa berries ke whatsoever, itu adalah pewarna sudah hilang dia punya ayat. Okey. Dia adalah satu pewarna tiruan. Gitu. Pewarna tiruan yang boleh masuk ke dalam kita punya buah pinggang yang boleh menyebabkan ada masalah kesihatan di kemudian hari. Okey. Vitamin C ni juga mudah larut dalam air. Kalau nak bubuh dalam air lah, nak bubuh dalam air. So dia senang untuk diserap ke dalam badan lah. Okay? Tapi kalau biasanya kita akan direct boleh makan, letak bawah lidah tu, kat bawah tu ni yang banyak enzim yang boleh mencernakan kita punya vitamin C tu untuk diserap ke dalam badan lebih cepat. Okay? Satu seceh sehari sudah mencukupi, tetapi kalau saya memang saya ambil 2 musim COVID ini. Okay. Okay. Then tadi saya dah bagi tahu apakah khasiat-khasiat
setiap bahan-bahan yang dipilih untuk digunakan di dalam vitamin C Atomy ini. Dan dia juga selain itu merawat kulit menjadi lebih cantik dan berseri. Memang ramai orang pergi injek vitamin C untuk cantik, untuk lawa, untuk kulit jadi cantik. So tak perlu mengambil risiko yang kurang baik itu. Just ambil vitamin C Atomy sebab produk selepas ini adalah produk lagi bagus untuk kita punya kulit yang tak perlu kita nak injek-injek tak tentu arah. Okay? Alright. Pengalaman saya dengan vitamin C, kalau dulu saya selalu check in dekat hospital setiap tahun 2 kali. Sebab asma yang berpunca daripada demam dan sesama dan dia jadi asma. Tetapi bermula dari September 2019, masa tu saya membantu center leader Jason untuk buka center di Gombak. Masa tu memang bila bermain dengan pembersihan ni memang dia banyak habuk. Confirm saya dah rasa, saya dah letak dalam kepala, confirm lepas ni besok memang masuk hospital ni. Sebab dah lama dah tak check in dekat hospital. Tapi saya ambil 4 sachet vitamin C pada 3 hari berturut-turut dan saya tidak demam, tidak sesama dan memang tak ada asma. Memang tak ada asma. Alhamdulillah lah. Okay. Itu pengalaman saya sendiri menggunakan vitamin C Atomy. Dan saya sebenarnya adalah orang yang bukan jarang lah, memang tak percaya dengan suplemen sebelum ni. Sehingga saya jatuh cinta dengan Atomy, maka segala produk Atomy memang semua saya nak try. Okay? Dia masalah sungguh kalau dah jatuh cinta berkali-kali ni. Okay. Dan vitamin C Atomy mempunyai sijil halal. So untuk Muslim, jangan risau, jangan was-was sebab dia memang diiktirafkan sebagai halal oleh KMF, Korea Muslim Federation. Kalau di Malaysia memang certified by JAKIM untuk menggunakan sijil halal ini. Okey, produk best yang kedua untuk suplemen. Kalau vitamin C saya boleh letak dekat atas meja kat bawah. Dekat ruang tamu. Kalau produk yang ini jangan harap kalau saya nak letak dekat bawah. Yang ini pomegranate jelly ini, kalau dulu dia satu sachet 30 mg. Tapi sekarang dia didatangkan dalam bentuk satu sachet 15 mg sahaja, sesuai untuk kita makan 2 sachet sehari. Okey, mana datangnya delima ini? Pomegranate tu bahasa Melayu. Kalau delima bahasa kampung saya. Okey, delima ini, jeli delima ini sangat bagus untuk kecantikan dalaman dan luaran. Okey, kita memang disarankan untuk makan 2 sachet sehari. Okey. Bahan dalam tu 100% buah delima. Dan dia didatangkan dari satu tempat yang bernama Antalya, Turki. Turki ni memang terkenal dengan buah delima merata-rata. Okay? Tapi yang the best berada di Antalya. Ya, yang itulah yang diambil oleh Atomy untuk menjadi produk dia untuk memberi kebaikan kepada every Atomians di seluruh dunia. Okay. Macam mana bagusnya buah jeli delima ni? Dia mengandungi 26 kali ganda daripada ekstrak jus buah delima yang dari 30 gram punya jus delima. Okay. 26 kali ganda daripada situ. Lebih kurang 800 gram.
800 gram dia punya ekstrak tu. Okey, dalam setiap seceh. Dalam setiap 2 seceh, dalam setiap 2 seceh. So 2 seceh tu memang bagus untuk the whole day. Kalau tadi saya dah bagi tahu, vitamin C saya tak mampu nak makan masa saya kena COVID baru ni, sebab masa-masa tertentu bila kita tak makan, dia akan jadi gastrik, dia akan jadi tak ada selera kan. Jadi saya pastikan saya ambil 6 seceh pomegranate ini setiap hari untuk menambahkan saya punya vitamin C dalam badan untuk melawan COVID. Dan dia boleh dalam tu dia ada allergy acid yang boleh membantu melambatkan proses penuaan dan kedutan. Okay. Melvin memang kenal saya awal sebelum saya berkenalan dengan Atomy. So dia tahu macam mana keadaan kulit saya sebelum saya pakai produk Atomy. Dia kusam, dia berkedut, dia gelap sikit lah. Dia gelap sikit. Okay. Tapi dengan pemakanan suplemen Atomy dan juga penggunaan skincare Atomy, maka berlaku peningkatan. Jadi berpuas hatilah dengan umur 53 dapat kulit macam ni, alhamdulillah. Sebab sebelum ni tak pernah ambil kisah pun pasal skincare pun, apatah lagi kosmetik langsung tak sentuh. Okey, suplemen jangan harap. Gitu. Okey, tetapi dengan Atomy dia banyak sangat perubahan secara dia tak ambil masa yang lama untuk bagi penukaran membantu kita punya kulit dan kesihatan badan ni. Okey. Dan pomegranate ni dia kalau untuk wanita-wanita yang mempunyai masalah hormon, ini sangat bagus. Terutamanya wanita yang menuju ke arah menopause macam saya atau wanita-wanita yang dah menopause. Sebab bila dah menopause atau menuju ke arah menopause ataupun bila umur dah meningkat melepasi umur 35 tahun, maka kulit mula buat masalah. Boleh jadi jeragat, boleh jadi berkedut, boleh kering, macam-macam. So, allergy acid di dalam pomegranate ini boleh membantu melambatkan proses-proses kedutan itu. Malah dia boleh menghilangkan fine lines pun. Okay? Tapi bagi mereka yang mengandung atau menyusukan baby, dinasihatkan untuk dapatkan saranan daripada doktor sebelum ambil pomegranate lah. Walaupun itu dikatakan secara officialnya minta kita dapatkan saranan doktor, tetapi kawan saya yang mengandung, bukan kawan umur 50 lah, kawan yang lebih muda, okay? Bila masa dia mengandung, dia makan pomegranate, baby dia bila keluar, kulitnya sangat cantik, moist dan bukan jenis yang alergi. Kalau kita makan soya, memang kulit anak jadi cerah, tetapi dia akan cepat alergi. Tetapi kalau dengan pomegranate ni, satu dia sendiri sihat, anak pun memang kulit dia cantik dan tidak ada allergy rashes whatsoever. Kulit dia sangat cantik, okay? Okay, pomegranate Atomy ini juga telah dinobatkan sebagai World Class Product of Korea pada 2012. Macam mana dia dapat tu? Bukan setakat 2012, lepas tu 2014 pun dapat lagi, 2015 pun dapat lagi. Sebab dia punya khasiat dia sangat-sangat bagus. Okay. Dan untuk mendapatkan penobatan tu, mereka mengadakan satu ujian ke atas wanita yang berumur antara 25 hingga
60 tahun. Dan dia mengambil masa selama 8 minggu untuk menunjukkan peningkatan di dalam badan orang-orang tadi dari segi kelembapan dia. Dan ia juga mengurangkan kehilangan air. Biasanya pada peringkat ni air itu akan cepat hilang menyebabkan kulit kita kering. Tapi dia mengurangkan kehilangan air itu sebanyak 33%. Okay? Dan sel kulit mati juga berkurangan. Okay? Itu adalah ujian yang diorang lakukan di sana sebelum memasarkan pomegranate ni. Okey. Okey. Dia punya proses untuk mengeluarkan produk ini mengambil banyak sangat proses. Kalau kita tengok kat sini ada 8 proses. Tapi sebenarnya secara lebih detailnya dia mengambil 30 step, 30 langkah untuk mendapatkan jelly ni. Okay? Dan dia dilakukan dengan sangat-sangat teliti. Okay. Dan pomegranate jelly ini juga mendapat sijil halal dari Korea Muslim Federation. Okay. Jadi jangan risau. Jangan risau, jangan was-was untuk Muslim. Dia memang ada sijil halalnya. Alright. Okay. And last kali produk yang kita ada pada malam ini adalah produk terbaik, terbagus, tak tahu terunggul kot dalam atomi ni. Hemohim. Hemohim ni dia berasal dari dia boleh katakan hemo tu ada dia punya makna, him pun ada makna. Okey. Hemo tu adalah perkataan dari hemoglobin atau sel darah merah dalam badan kita. Manakala him tu pula adalah dari H-nya hemopoiesis, iaitu pembentukan darah, immune atau imunisasi badan kita, dan M modulasi, iaitu pengawalan keseimbangan. Bukan keseimbangan tak nak bagi jatuh, tetapi keseimbangan imun sistem kita. Sebab kadang-kadang orang rendah imun sistem, dia cepat kena sakit, cepat kena penyakit. Tetapi ada orang imun sistem dia terlalu tinggi, menyebabkan dia tolak segala benda. Jadi hemohim ni bertindak untuk menyeimbangkan imun sistem di dalam badan kita. Kalau terlalu tinggi, dia rendahkan. Kalau terlalu rendah, dia tinggikan. Tapi tak adalah kita makan sebab kita ada masalah darah tinggi, maka kita makan terus darah tinggi kita bagus. Tak. Sebab kita tak tahu apa masalah dalam badan kita. Okay? Dan dia bertindak melalui darah, sel darah kita. Dia membantu sel darah yang rosak. Dia menyihatkan sel darah kita yang rosak. So dia akan pergi the whole body. So kenapa orang-orang yang sihat ni perlu juga dengan hemohim? Takkan kita nak masuk hospital baru nak cari ubat. Kita kena mencegah penyakit dan mengekalkan kesihatan kita dan meningkatkan kecergasan badan kita. Okay. Salah seorang kenalan saya adalah dalam atomi juga. Dia adalah pemandu Grab. Pemandu Grab. Kalau dulu dia kata pukul ke-12, pukul 1 tu, dia dah mengantuk dah. Dah tak boleh nak bawa kereta dah. Okay? Tetapi bila dia ada hemohim ni, dia akan makan pada pukul 8 pagi. Then dia boleh bawa sampai ke petang. Kata 8 jam tu at least dia kata memang tak ada masalah mengantuk atau whatsoever. Dan dia sangat bertenaga dia kata. Okay. Cuma satu, jangan makan masa malam. Bukan tak boleh makan malam, boleh.
Tapi kalau awak makan dulu, lepas tu ambil masa untuk tidur, 2-3 jam baru nak tidur, memang tak boleh tidur sebab dia memberi tenaga. Dia memberi tenaga kepada kita. Jadi kita mulalah tak boleh nak tidur. So kalau nak makan pada waktu malam, makan masa betul-betul nak tidur. Tu boleh. Dah nak tidur sangat dah. Makan terus tidur. Dan kita akan dapat tidur yang nyenyak dan berkualiti. Okay? Pagi besok bangun memang cergas. Okay. Bagi individu yang terkesan dengan kesihatan pula, dia membantu mempercepatkan proses pemulihan dan serangan penyakit. Okay. Dia bukan ubat Ingat dia bukan ubat. Dia adalah suplemen, makanan tambahan untuk membantu kesihatan kita, bukan ubat. So antara masalah-masalah kesihatan yang boleh dibantu dengan hemohim adalah darah tinggi, kanser, sakit sendi, diabetes, saraf. Dia boleh mengurangkan masalah asma, mengurangkan berat badan kita, and then juga menyelesaikan isu-isu eczema, masalah kulit. Okay. Untuk masalah-masalah tu biasanya disarankan 1 hingga 3 paket sehari. Okay. 1 hingga 3 paket sehari bergantung keadaan kesihatan. Macam saya ada darah tinggi dengan asma, memang saya ambil 2 sehari lah. Okay. Dan sehingga sekarang darah tinggi saya terkawal. Saya juga pernah minor stroke sebelum ni. Tapi alhamdulillah lepas tu dah tak perlu nak buat stress test apa semua dah. Okay. Then dia boleh meminimalkan kesan negatif terhadap kemoterapi bagi mereka yang ada masalah kanser. Tengok pada peringkat lah. Kalau untuk biasanya dia akan disarankan 3 hingga 6 paket sehari. Okay. Bergantung keadaan pada waktu itu. Okay. Kalau masa COVID baru ni, saya memang makan 6 sehari. Masa tengah teruk sangat-sangat sebab saya dijumpai pengsan seorang-seorang di dalam bilik sebab masa tu tengah teruk, bakteria dah masuk dalam paru-paru. Tapi sebab saya seorang-seorang kat dalam bilik, saya kuarantin seorang. Saya seorang je yang positif. Therefore, 2 kali dijumpai pengsan senyap-senyap dalam bilik, maka saya tak menunggu lama, saya pastikan saya ambil 6 hemohim setiap hari, 3 pomegranate setiap hari. Kalau hari yang saya tak boleh nak ambil vitamin C, saya pastikan saya ambil lebih untuk pomegranate. Sebab dia juga memberi vitamin C kepada kita. Okay. Okey. Tetapi ingat dia ada juga kesan sampingan kepada kita, dia panggil healing crisis. Okay? Healing crisis ni bergantung kepada individu. Tak semua orang kena. Macam saya memang saya tidak ada healing crisis bila saya ambil hemohim. Tapi ada orang yang jadi mengantuk, ada orang yang jadi letih, ada orang demam, ada orang jadi rashes, jadi merah-merah kulit apa semua. Tapi dia cuma biasanya dalam 7 hingga 10 hari maksimum lah. Tapi kalau dah 7 hari tu masih ada lagi boleh dapatkan nasihat daripada doktor lah. Sebab ini bukan ubat, ini adalah suplemen. Okay. Kalau penyakit, gout baru ni, gout yang teruk sangat, salah seorang Atomians partners kami, dia gout yang tak boleh nak jalan langsung. First time dia makan hemohim, 1 sachet sehari, dia memang tak boleh jalan langsung. Tak boleh nak bangun pun, tak boleh nak solat pun. Sebab kesan dia tu. Okay? Kesan dia tu, tapi dia keraskan hati, dia makan juga sebab dia dah rasanya 12 tahun kalau tak silap saya, bergaduh dengan gout ni. Dia tak boleh makan seafood apa semualah.
Selepas 3 bulan, tadi saya follow up dengan dia. Dia kata tak payah cakap lah, hemohim memang hari-hari dia makan. Lepas tu sekarang kalau nak makan seafood pun dia tak risau. Sudah makan seafood pula nak kena gout balik lah ni. Okay. Tapi itulah dia cuma akan, dia kata dalam masa seminggu tu dia sampai demam diri. Tak boleh nak buat apa-apa, nak solat pun susah, sakit sangat-sangat dia kata. Bengkak habis dia punya kaki dengan sendi dia. Tetapi selepas seminggu dia boleh pergi jogging. Lepas seminggu dah boleh pergi jogging. Okay, so kena bersabar kalau berlakunya healing crisis pada setiap orang. Okay, and ini adalah satu produk yang saya akan sarankan sangat-sangat di musim-musim ini. Okay, dan kalau everybody ingat hemohim pernah hilang daripada mall Malaysia sebab COVID tengah tinggi masa tu. So jangan tunggu kita habis stok baru nak beli lagi Okay, make sure kita sentiasa ada stok hemohim ni. Okay, bahan-bahan dia, inilah bahan-bahan yang ada di dalam hemohim ini. Okay, Angelica Gaigas, Chuan Zion dengan apa benda nak sebut pun tak reti lah inilah dia bahan-bahan yang ada di dalam hemohim ni. Okay, kalau Malay, kalau orang Melayu dia susah sikit nak makan-makan herba yang melibatkan apa dia panggil ginseng-ginseng ni. Ni nak kata ginseng dia sejenis tu lah, adik-beradik dia lah. Ni untuk Angelica Gaigas. Inilah bahan-bahan yang digunakan di dalam hemohim. Bagi 3 lah ni. Inilah bahan-bahan dia, tidak ada bahan lain. Okay. And hemohim juga ada sijil halalnya. Okay. So jangan risau nak tambah benda-benda yang tak halal, tak ada dalam ni. So kita memang boleh ambil untuk Muslim. Okay. Untuk Muslim jangan risau, jangan was-was, kita memang boleh ambil hemohim untuk kegunaan harian kita. Okey, so itulah produk-produk yang saya tak tinggal langsung sehingga hari ini, dan produk yang saya tinggikan penggunaan dos dia semasa saya kena COVID baru ni. Okay, dan Alhamdulillah pada 15 hari bulan 5 dinobatkan sebagai salah seorang yang memberi statistik negara sebagai positif COVID. 23 hari bulan sudah bebas dari COVID-19. Dan pada 29 hari bulan 5 sihat sepenuhnya untuk bersiaran balik ke Line Atomy. Okey, so itulah produk-produk yang saya nak share dengan everybody pada malam ini, dan harapnya penyampaian saya boleh diterima dan memberi manfaat kepada everybody.